Dua sebab kenapa orang tak beli emas. Dua sebab kenapa orang tak beli emas. Jadi perkongsian ini saya dapat daripada Tuan Muhammad Zulkifli Syafi'i. Tadi baru saya habis weekly group coaching bersama beliau, dan dia bagi tahu dua sebab kenapa seseorang tu tidak memulakan simpanan emas. Sebelum saya pergi dengan lebih lanjut, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Muhammad Amirullah bin Muhammad Zuki, merupakan authorized dealer di bawah bimbingan Tuan Muhammad Zulkifli Syafi'i, pengarang buku Wang Emas, Bertahan Ketika Gawat, dan juga buku Misi Bebas Hutang. Sesiapa yang nak pandai berkaitan dengan emas, berkaitan dengan pengurusan keuangan, sila baca kedua-dua buku yang ditulis oleh mentor saya. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dua sebab kenapa orang tak simpan emas. Jadi tuan-tuan, sebenarnya emas ni adalah fitrah yang Allah Ta'ala bagi kepada semua manusia, yang mana semua manusia ni suka kepada emas. Tak kira dia lelaki, perempuan, kanak-kanak, orang tua, orang dewasa, duduk kampung, duduk bandar, semua mereka ni Allah Ta'ala telah jadikan fitrah mereka, keinginan mereka ni suka kepada emas. Jadi tuan-tuan, mesti ada sebab kenapa seseorang tu tak memulakan simpanan emas. Sedangkan benda ni fitrah manusia. Bila fitrah, seolah-olah semua orang suka kepada emas, mestilah semua orang perlu beli emas. Tapi kenapa ada orang tak memulakan simpanan emas, tak beli emas? Jadi sebelum saya masuk dua poin tadi, poin yang saya nak cakap tadi, sebelum tu saya cerita berkaitan dengan fitrah dulu. Fitrah manusia kepada emas. Tuan-tuan, tahukah tuan-tuan semua, tahukah tuan-tuan bahawasanya kenapa manusia ni suka pada emas? Sebelum saya masuk topik kenapa seseorang ni tak beli emas, saya bagi tahu dulu kenapa manusia ni Allah Taala bagi fitrah dia suka kepada emas. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita tengok sejarah dari dulu lagi, daripada zaman Namrud lagi, zaman Firaun, ada Qarun, sehingga zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam pun guna emas. Zaman Khalifah Ar-Rashidin pun guna emas. Maksudnya semua kerajaan-kerajaan terdahulu ni bersandar kepada emas, guna emas, suka kepada emas. Jadi perhiasan mereka ni ialah emas. Sehingga sekarang pun Allah Ta'ala jadikan manusia ni suka kepada emas. Bukan setakat di dunia sahaja, malah di akhirat, ahli syurga pun Allah SWT bagikan hadiah ataupun perhiasan kepada ahli syurga ni berupa bentuk emas. Jadi tuan-tuan, perkara ni telah dinyatakan oleh Allah SWT dalam Al-Quran sebenarnya. Jawapan, kalau orang tanya kenapa manusia suka ke emas, jawapan ni ada dalam Al-Quran. Tuan-tuan yang dimulakan oleh Allah SWT, Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Imran. Surah Al-Imran ayat ke-14. Allah Ta'ala bagi tahu dah, semua manusia ni suka kepada emas. Sesungguhnya Allah Ta'ala ni telah menjadikan nafsu manusia, keinginan manusia ni tertarik kepada emas dan perak. Ini adalah fitrah manusia. Apabila benda ni fitrah, dia tak perlu diajar. Sebab apa? Benda ni telah ada dalam sanubari, dalam hati setiap orang ni akan suka kepada emas dan perak. Benda ni akan datang secara automatik, dengan sendiri. Dia lahir dari dunia sahaja, sifat suka kepada emas dan juga perak akan ada bersama-sama diri dia. Sebab apa? Ini adalah fitrah. Mana bukti? Mana dalil dia? Jadi saya baca ayat Quran. Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa' wal banina wal qanatiril muqantarah minaz zahabi wal fiddah. Maksudnya apa? Dihiaskan, yakni dijadikan indah kepada manusia kesukaan kepada benda-benda yang diingini nafsu. Apa yang diingini oleh nafsu itu? Pertama, perempuan-perempuan dan anak pinak serta harta benda yang bertimbun-timbun. Harta benda yang bertimbun-timbun dari emas dan juga perak. Jadi manusia ni Allah Ta'ala bagi keinginan dia, kesukaan dia ni, nafsu dia ni suka kepada perempuan-perempuan, anak pinak dan juga harta yang bertimbun berupa emas dan juga perak. Jadi tuan-tuan, sebenarnya seluruh manusia, setiap manusia di seluruh dunia, lelaki, wanita, orang kulit putih, kulit hitam, semua Allah Ta'ala telah jadikan fitrah mereka suka kepada emas. Tapi menimbulkan persoalan, kenapa orang tak beli emas? Kenapa orang tak beli emas?
Jadi jawapannya tadi baru saya dapat daripada weekly group coaching bersama Tuan Muhammad Zulkifli Syafi'i. Tuan Muhammad Zulkifli Syafi'i bagi tahu apa? 2 sebab sahaja. Hanya 2 sebab sahaja manusia tak beli emas. Seseorang ni tak beli emas. Pertama apa dia? Pertama, dia tidak ada ilmu tentang emas. Tak. Dia tidak ada ilmu tentang emas. Dia tengok orang beli emas, dia pun nak beli emas. Dia tengok ada orang beli emas kena tipu dengan syarikat pelaburan emas. Dia tengok orang beli emas dapat dividen secara bulanan ataupun tahunan. Jadi dia tak tahu ilmu emas, dia tak tahu asas simpanan emas pun. Tuan-tuan, macam mana nak atasi benda ni? Tuan-tuan perlu banyak membaca ataupun hadiri mana-mana kelas. Nah, orang yang tak tahu tentang emas, kepentingan emas, dia tidak akan membeli emas. Apa-apa sekalipun, apabila dia tak tahu tentang kepentingan suatu benda tu, dia tak akan beli. Nah, orang yang tak tahu kepentingan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, orang yang tak tahu kepentingan kereta, dia tak akan beli kereta. Orang yang tak tahu kepentingan telefon, dia tak akan beli telefon. Kita cerita berkaitan telefon, berkaitan kereta kepada orang asli yang berada dalam hutan tu, dia tak akan beli kereta, tak akan beli telefon. Sebab apa? Tak perlu, dia pun tak tahu kegunaan. Jadi begitu juga dengan emas, orang dia tak tahu kegunaan ataupun kepentingan emas, dia tak akan beli emas. Tuan-tuan, cukup sekadar kita tahu 3 perkara berkaitan emas. Cukup sekadar kita tahu 3 perkara berkaitan emas, kita dah boleh memulakan simpanan emas. Tuan-tuan, ramai mana orang bekerja bertahun-tahun tapi tidak ada duit simpanan. Jadi, orang yang ada penyakit, orang ada masalah benda ni, cukup dia tahu emas ni sebagai kalis bocor. Simpanan dia kalis bocor, dia tahu emas ni dapat menyelamatkan duit-duit dia, maka dia boleh memulakan simpanan emas. Yang kedua, tuan-tuan kena tahu emas sifat dia kalis inflasi. Emas sifat dia kalis inflasi. Maksudnya apa? Emas ni dia berkekalan. Kuasa beli dia kekal sepanjang zaman. Ya. Kekal sepanjang zaman. Daripada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 1 dinar boleh beli 1 ekor kambing, sehingga sekarang 1 dinar boleh beli 1 ekor kambing. Dan yang ketiga, cukup sekadar tuan-tuan tahu harga emas untuk jangka masa panjang sentiasa naik. Untuk jangka masa panjang sentiasa naik. Jadi apabila tuan-tuan dah tahu ketiga-tiga kepentingan emas ni, kegunaan emas, kelebihan emas, pertama sekali, emas ni Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, emas ni kalis bocor, simpanan kita akan kalis bocor. Yang kedua, kalis inflasi. Yang ketiga, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, harga dia sentiasa naik. Jadi cukup tuan-tuan tahu 3 perkara tadi, tuan-tuan dah boleh memulakan simpanan emas. Dan sebaik-baiknya tuan-tuan baca buku Wang Emas, tulisan mentor saya. Buku Wang Emas Bertahan Ketika Gawat. Sini dia akan cerita semua perkara berkaitan dengan emas. Tuan-tuan nak tahu excited tentang emas, nak tahu tentang ilmu emas, baca buku ni sampai habis. Baca berkali-kali. InsyaAllah, untuk masalah pertama, kenapa tuan-tuan tak mula simpanan emas, dan kenapa anda yang tengok sini tak mula simpanan emas? Sebab masalah ilmu. Macam mana nak selesaikan masalah ilmu ni? Tuan-tuan perlu baca, sekurang-kurangnya baca buku Wang Emas Bertahan Ketika Gawat. Ataupun baca buku Menyingkap Rahsia Pelaburan Emas yang ditulis oleh Tuan Syukur Hashim. Terima kasih kepada Cikgu Hafiz Mizi kerana bersama-sama saya pada malam ini. Jadi tuan-tuan yang dimiliki oleh Allah Ta'ala, pertama sekali masalah orang tak mula simpanan emas sebab dia tidak ada ilmu tentang emas. Jadi macam mana nak selesai? Pergi cari buku-buku berkaitan emas, baca buku-buku berkaitan emas. Dan tuan-tuan boleh Google ataupun search, cari di Facebook ataupun di YouTube, baca berkaitan dengan emas. Tuan-tuan, syarikat Public Gold dah ada di Malaysia ni 13 tahun. Ada berpuluh ribu dealer Public Gold di Malaysia ni. Tuan-tuan boleh follow, boleh tengok semua perkongsian mereka berkaitan dengan emas, supaya ilmu tuan-tuan berkaitan dengan emas sentiasa meningkat. Sebelum tuan-tuan memulakan simpanan emas, tuan-tuan dah ada ilmu berkaitan dengan emas. Sebab apa tuan-tuan? Bukan emas yang mengkayakan kita. Bukan emas yang kita beli, yang kita kumpul yang mengkayakan kita, tetapi yang mengkayakan kita ialah ilmu kita berkaitan dengan emas tadi. Semakin banyak ilmu kita berkaitan emas, semakin tambah kekayaan kita.
Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kalau orang tu mula simpanan emas pun tanpa ilmu, dia akan susah hati. Sebab apa? Harga tinggi dia susah hati, harga rendah pun dia susah hati. Sebab apa? Dia tidak ada ilmu berkaitan dengan emas. Yang kedua, kenapa orang tak memulakan simpanan emas? Sebab tiada bajet. Tak ada duit. Tidak ada duit. Sebab apa? Duit yang dia ada cukup sekadar makan anak bini je. Untuk kegunaan diri sendiri je. Tidak ada duit lebih. Jadi macam mana nak dapatkan benda ni? Pertama sekali kena tengok balik perbelanjaan kita. Kita belanja macam mana? Adakah yang kita belanja tu benda keperluan ataupun kehendak? Jadi tuan-tuan, dalam buku Tuan Azizia Ali, jutawan dari planet Jupiter, Azizia Ali bagi tahu apa? Langkah pertama sekali untuk mengawal, untuk mengurus keuangan yang mana dibuat oleh semua jutawan-jutawan di seluruh dunia, ialah berbelanja di bawah kemampuan. Berbelanja kurang daripada gaji yang diperoleh. Contohnya gaji 10,000, berbelanja hanya 5,000 sahaja. Jadi itu adalah formula yang diamalkan oleh semua jutawan-jutawan di seluruh dunia. Tapi kenapa ramai orang miskin ada masalah keuangan? Gaji 10,000 tapi dia berbelanja 12,000, 15,000. Sama juga kalau orang gaji 1,000. Orang gaji 1,000 berbelanjalah sekadar RM500 ataupun RM800. Jangan melebihi 1,000. Maksudnya kalau kita melebihi, kita dah buat hutang. Kita dah guna duit orang lain. Kita guna kad kredit ataupun sebagainya. Jadi tuan-tuan, tengok balik perbelanjaan kita. InsyaAllah akan ada duit lebih. Apabila kita berbelanja di bawah, kita berbelanja kurang daripada gaji yang diperoleh, kita akan ada duit lebih. Jadi duit lebih ni lah kita perlu guna untuk beli emas. Tuan-tuan, itulah dua sebab kenapa seseorang tu tak memulakan simpanan emas. Pertama sekali sebab dia tidak ada ilmu berkaitan dengan emas. Yang kedua, dia tidak ada bajet. Tidak ada duit untuk memulakan simpanan emas. Secara puratanya, manusia ni tidak akan tolak emas. Dia akan tahu emas benda yang bernilai. Emas adalah kesukaan setiap orang. Sebab itulah Allah Ta'ala dah bagi tahu, seperti mana yang saya bagi tahu awal tadi, memang Allah Ta'ala dah jadikan kesukaan nafsu manusia ni suka kepada perempuan, anak pinak dan juga harta benda yang bertimbung, yang berupa emas dan juga perak. Jadi tuan-tuan, untuk tuan-tuan memulakan, untuk anda semua yang melihat ni, yang masih belum memulakan simpanan emas, pertama sekali tambah ilmu berkaitan dengan emas. Baca. Dan jangan tunggu ilmu kita tu 100% dah betul-betul full baru kita nak mula. Sekadar kita tahu emas ni penting, terus bermula. Dan bajet yang tuan-tuan ada, tak perlu ada ribu-ribu, tak perlu ada 5,000, 10,000 untuk memulakan simpanan emas. Tuan-tuan cukup sekadar ada RM100 sahaja. Cukup tuan-tuan ada RM100 sahaja, tuan-tuan dah boleh memulakan simpanan emas bersama Public Gold. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang penting tuan-tuan bermula. Yang penting tuan-tuan bermula walaupun RM100. Jadi jangan kita melambat-lambatkan niat kita yang baik. Jadi sampai bila kita nak bekerja, gaji yang diperoleh bocor. Simpan bocor sampai bila? Gaji kerja dah bertahun-tahun. 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun dah bekerja, tapi simpanan 1,000 pun tak ada. Jadi tuan-tuan ada masalah ni, kena simpan emas. Cari ilmu. Kena cari benda yang boleh menyelamatkan simpanan tuan-tuan, dan benda tu ialah emas. Cari ilmu berkaitan dengan emas, dan tuan-tuan lihat balik perbelanjaan tuan-tuan. Jangan beli benda-benda yang benda-benda kehendak, benda-benda yang tak penting. Beli benda-benda yang penting sahaja. Lihat balik perbelanjaan, insya-Allah akan ada duit. Dan duit itulah tuan-tuan boleh memulakan simpanan emas. Untuk permulaan, saya sarankan untuk memulakan simpanan dengan RM100 dulu. Dah ada pengalaman, tuan-tuan boleh top up lagi, beli 1 gram, 2 gram, 5 gram, 10 gram, sampai sekilo pun tidak ada masalah. Jadi tuan-tuan, syarikat Public Gold dah ada di Malaysia selama 13 tahun. Dan selama 13 tahun syarikat Public Gold beroperasi di Malaysia, tidak ada satu orang customer pun yang beli emas tak dapat emas. Tidak ada walaupun satu orang customer yang beli emas dengan Public Gold
tak dapat emas. Semua orang yang beli emas dengan public gold dari tahun 2008 sehingga sekarang, semua beli emas dapat emas. Jadi sekadar itu sahaja perkongsian saya pada malam ini. Moga perkongsian saya ini dapat manfaat. Tuan-tuan boleh share, like, komen live saya pada malam ini. Dan saya ucapkan terima kasih yang bersama-sama saya, Nur Balkis Zuki, Cikgu Hafiz Mizi, dan juga mereka-mereka yang akan lihat live saya pada akan datang. Jadi saya doakan semoga Allah Ta'ala murahkan rezeki kepada mereka yang like, share, komen live saya pada malam ini, dan Allah Ta'ala bagi kesihatan kepada tuan-tuan. Jadi yang mana nak memulakan simpanan emas, boleh hubungi mana-mana dealer public gold. Boleh hubungi mana-mana dealer public gold. Yang penting tuan-tuan memulakan simpanan emas. Dan kalau tuan-tuan ataupun tuan-tuan boleh hubungi saya akan bimbing tuan-tuan untuk memulakan simpanan emas bermula RM100 sehingga 1 kilogram emas, insya-Allah. Dan saya pun ada hasrat untuk ada simpanan 1 kilogram emas. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, saya berhasrat untuk membimbing 300 penyimpan emas sebelum habis tahun 2021 ni, dan saya nak tuan-tuan anda yang melihat ni jadi salah seorang daripada orang yang saya bimbing. Jadi saya nak bimbing tuan-tuan yang melihat live saya pada malam ini, insya-Allah. Jadi sekadar itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.